Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini untuk melihat kepada kitab Minhajul Abidin pada peringkat godaan yang disebut bahawa seseorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib menahan diri daripada godaan-godaan. Dan godaan yang pertama diletak adalah godaan berupa rezeki dan juga kehendak-kehendak hawa nafsu. Baik. Jadi kita sambung lagi keempat muka surat 270 sambungan. Qala al-musannifu rahimallahu taala, yang dimaksudkan dengan rezeki maksum ialah rezeki yang telah selesai diberi dan datangnya dari hasil usaha seseorang. Contohnya dari berladang atau berniaga. Yang ini disebut sebagai rezeki maksum, yang rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya rezeki ini disebut yang Allah Taala dah beri dah, selesai diberi kepada kita, dan hasil usaha dia, hasil datang daripada usaha kita. Kan? Hasil datang daripada usaha seseorang. Contoh dia kata seperti mana kita bertani, kita berladang, bercucuk tanam, kita berniaga, kan? Bila mana kita dapat yang tu rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hasil usaha kita. Kan? Kita tanam jagung dapat hasil, akan tanam kacang dapat hasil. Orang yang berladang, orang yang bercucuk tanam tidak dapat hasil daripada apa yang diusahakan. Sebab tu Allah Taala tak beri, kan? Ni yang dah dapat. Kita nak cerita dah dapat itu, kan? Yang dah dapat menunjukkan Allah Taala yang beri. Jangan kita duk nampak daripada hasil usaha itu, kan? Semuanya daripada kita. Sebab kita bertani kita dapat, sebab kita berniaga kita dapat, sehingga kita kata akan orang lain tak berniaga tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tidak berniaga. Tak, kita kena ingat bahawasanya apa yang kita buat itu, apa yang kita dapat itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu. Boleh beribadah kepada Allah Taala dengan lebih selesa. Kalau kita duk rasa kita je hasil daripada usaha kita, kan, maka menyebabkan ibadat kita terganggu. Bila mana nak buat ibadah tak boleh, kan. Takut nanti orang nak beli barang-barang dagangan kita tutup kedai sebab nak sembahyang, menyebabkan rasa sayang nak tutup kedai, tak nak tutup kedai, nak tunggu pelanggan-pelanggan datang. Sedangkan rezeki itu Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita tutup 10 hari pun, kan, mana akan ada orang nak beli, dan orang sanggup tunggu, kan. Kita tengok kalau dah rezeki kita tengok di musim-musim PKP ni, di kalangan tukang-tukang gunting, kan, buka kedai nak gunting rambut tak boleh, kan. Kalau ditentukan rezeki itu akan datang melalui gembok, daripada usaha dia, akan orang akan cari dia, akan buatlah, akan dia, sama ada dia pergi ke rumah tukang gunting atau panggil tukang gunting datang ke rumah, kan. Sebab apa? Sebab dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan orang bertani, banyak orang yang bertani tak dapat hasil daripada usaha dia. Akan tanam padi, tiba-tiba kena banjir. Kena banjir, kalau di belah-belah sini kena banjir lah, kan. Kalau di Kelantan dia tak ada banjir, kan. Tiap-tiap tak pernah kena banjir. Orang-orang tanam padi kat Kelantan tak pernah kena banjir. Cuma di sana dia ada boh ya. Akan kena boh habis, akan ranap habis padi, tak dapat hasil daripada usaha dia itu. Baik.
Jadi di sini disebut dimaksudkan rezeki maksum, kan, iaitu rezeki yang Allah Taala dah beri dah, yang dah selesai dah, yang kita kita dah buat, kita dah dapat, dan kita dah menikmati tanaman yang kita tanam, kita dah petik dan kita dah makan dah. Hasil itu kita sudah mengecapi daripada hasil usaha kita. Rezeki maksum yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memikirkan yang demikian kerana ia ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Dalam bentuk macam tu dia kata tak payahlah kita duk pulung-pulung sangat, sebab apa? Allah Taala dah tentu dah, kan. Habis tu kita buat sebab apa? Buat sebab Allah Taala suruh buat, kan. Kita buat kerana Allah Taala suruh buat, kan. Bila mana kita buat kerana Allah Taala suruh, maka itu dikira ibadah. Kita bercucuk tanam, kan, buat kerana Allah Taala, bercucuk Allah Taala, kan. Tang hasil serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh usaha dan boleh jadi tak dapat, kan. Kalau kita buat kerana Allah Taala tak dapat, kita tak rasa kecewa, kita tak rasa sedih, kan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia yang beri, kan. Dan juga ibadat kita tu, perbuatan kita itu dah dikira sebagai ibadah, kan, kerana buat itu kerana Allah Taala, kan. Biasanya orang dia buat untuk dapat hasil, sebab tu jadi kecewa bila mana buat tanam terung, tanam bendi, kan, untuk dapat hasil, tiba-tiba tak dapat. Tanaman dia diganggu oleh binatang dan sebagainya, kan. Dikutip, kita kata sebelum dia kutip, kan, kera dah kutip dulu dah, kan. Binatang-binatang dah kutip dulu, menyebabkan dia marah, supah seranah kepada kera. Menatang kera, dia kata, kan. Maknanya memanglah kera tu dah binatang dah, kan. Baik. Jadi kalau kita fikir-fikir pun, akan kera ni dia bukan pandai bercucuk tanam pun. Kenapa Allah Taala jadikan macam tu? Kan, untuk diambil hasil-hasil yang tumbuh dan sebagainya. Jadi kalau orang buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala, akan tengok tak dapat hasil melalui itu, dia tahu pahala dia dapat. Kerana apa? Kerana dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi rezeki dia akan Allah Taala nak beri dengan cara lain. Akan bila mana dia niat bersedekah pula, akan dikutip oleh kera, hasil tanaman dia dikutip oleh binatang, dia niat itu sebagai sedekah dia. Akan orang yang bersedekah ini, akan rezeki dia murah. Allah Ta'ala boleh jadi nak lipat ganda rezeki dia. Bila mana dia niat bersedekah, Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia melalui dengan cara yang lain yang berlipat kali ganda daripada hasil hak sepatutnya dia dapat, akan kerana bab bersedekah ini memang besarlah ganjaran dia. Dan bersedekah itu tidak semestinya kepada manusia, akan bahkan juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam satu mafhum hadis dikatakan bahawa seseorang yang bercucuk tanam, akan, dan hasil tanaman dia itu dimakan oleh ulat, dimakan oleh burung, malaikat dia itu akan dikira dapat pahala. Akan pahala itu sesuatu ganjaran yang lebih besar berbanding dengan hasil yang kita dapat itu. Akan pahala ini akan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia. Bila mana tidak sia-sia, kita tahu dapat juga hasil dalam bentuk pahala, kita tidak akan kecewa. Baik. Jadi di sini dia kata tentang rezeki itu tak perlu kita fikir kerana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah tulis dah, akan supaya tidak mengganggu kita untuk beribadah. Bahkan perbuatan kita juga dikira sebagai ibadah. Walaupun nampak dari sudut keduniaan, akan tanam kacang, tanam bendi, tanam jagung, tanam apa pun, akan buat kerana Allah Taala. Akan Allah Taala suruh. Dalam kitab fiqh disebut ada satu bab mazra'at, disebut ahyaul mawat, akan menghidupkan bumi yang mati. Akan bumi yang terbiar kita hidupkan kerana Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Kalau nak dapat hasil, kerana nak hasil, tak dapat hasil, kita akan kecewa. Kita akan rasa sedih. Kan? Kalau orang curi, kita marah pula kepada orang. Bila mana dengan apa kita marah dengan sumpah seranah, menyebabkan pahala kita hilang. Allah Ta'ala nak beri hak ganjarannya lebih besar. Tiba-tiba kita tak nak yang tu. Kan? Kita tukar kerana nak memuaskan kehendak-kehendak hawa nafsu. Kita sumpah seranah dan sebagainya. Menyebabkan hilang pahala kita. Dahlah hasil dunia tak dapat, akan hasil akhirat pun tak dapat juga. Jadi kita tergolong di kalangan manusia yang rugi. Tambahan pula, apa yang sangat diperlukan oleh hamba Allah ialah ganjaran.
ialah jaminan. Yang kita perlu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki. Dan rezeki itu datangnya secara langsung dan dijamin oleh Allah. Maka dengan ini tiada lagi perkara yang perlu kita ragukan. Kalau Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki kita, dan kita juga tahu bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita nak risau apa dia lah. Maka tak perlu lagi kita susah. Yang kita perlu jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala baik, maka mudahlah akan keperluan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kita lihat kebanyakan manusia, dia tak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, menyebabkan kadang-kadang keperluan dia tak cukup-cukup. Walaupun kita tengok orang tu banyak harta, orang yang kaya-kaya, tapi keperluan dia tak cukup. Bahkan kita ni tak pandai memilih keperluan kita. Kadang-kadang kita duk rasa perlu. Kita rasa perlu. Sebabkan kita rasa benda ni nak kena ada, maka kita pun beli dan sebagainya. Beli terbiar. Sebab apa? Sebab kita tak perlu. Ramai orang yang ada banyak tanah, dan banyak tanah terbiar, yang menyebabkan perkara ini menjadi keberatan kita di negeri akhirat nanti. Akan dituntut, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya mengenai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu itu. Kita dah banyak orang tengok kat rumah pun, kalau kita balik, pakaian-pakaian yang kita miliki itu banyak. Dan kita tak perlu pakaian yang banyak. Kadang-kadang pakaian banyak itu menyusahkan kita. Baik kita kata dari sudut pakaian, dari sudut perkakas, benda-benda dan sebagainya. Contoh, kita tengok satu rumah yang dilanda, kita bawa contoh dua rumah. Dua rumah, satu rumah yang banyak barang-barang dalam rumah tu. Dari sudut pakaiannya, perkakasnya, pinggan makuknya. Kalau orang dulu pinggan makuk ni dua almari. Duduk di ruang tamu tu. Dua almari. Dan bila mana rumah ini dilanda banjir, susah tak tuan rumah tu? Tuan rumah akan susah. Nak pindah barang-barang banyak. Kemudian setelah mana dilanda banjir, nak kemas balik, nak cuci balik, nak basuh, bersih balik. Sedangkan pinggan makuk dia tak guna pun, sekadar tengok lah. Sekadar tengok. Kain baju pun banyak, kita kata hak pakai tak banyak mana. Hak duduk dalam almari tu 3-4 almari. Menyebabkan dia susah untuk nak pindah barang dan sebagainya. Berbanding dengan satu rumah yang barang-barang dia tak banyak. Dia sekadar ada yang perlu. Yang perlu apa dia aja tak banyak mana. Bila air naik, untuk memindahkan barang-barang tersebut. Jadi begitu dunia ini, kalau kita memiliki barang-barang yang kita tak perlu, sebab apa? Sebab kita rasa perlu, maka kita beli, kita cari dan sebagainya. Sedangkan tak perlu, kerana keperluan kita Allah Ta'ala yang cukupkan. Allah Ta'ala tahu apa yang kita perlu. Baik, kita lihat banyak juga barang-barang yang kita miliki. Tengok yang kita miliki, kita beli, kadang-kadang tak guna. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, walaupun barang tu tak ada, tapi kalau Allah cukup untuk dia, di saat dia perlu, ada. Orang ni beri pinjam, orang ni bagi dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Baik. Jadi yang pentingnya kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak perlu untuk kita kata nak bagi banyak serupa dengan orang. Orang lain macam ni, kita pun nak macam ni juga dan sebagainya. Sebab yang pentingnya keperluan kita, dan keperluan itu Allah Ta'ala tahu dan dia cukupkan. Yang penting hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu biarlah hubungan yang baik, hubungan yang kita kata 4G ataupun 5G lah. Sekarang ni dah sampai tahap 5G dah. Kita tengok alim ulama, tutup guru dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jiwa dia tenang, dia tidak susah hati seperti mana toke-toke, seperti mana orang kaya, seperti mana jutawan. Orang jutawan ni susah hati. Bila mana banyak harta, risau pula kau orang curi. Maka terpaksa buat rumah yang besar, dinding yang tebal, pintu yang berlapis-lapis. Taruh pula jaga. Taruh pula jaga, risau kau
pencuri, perampok dan sebagainya. Kan kemudian risau, susah hati takut duit hilang, harta benda dicuri. Dan orang sekarang ni walaupun dinding rumah tebal, pintu gerai dia banyak, orang boleh curi dengan macam-macam cara. Curi sekarang ni tak payah masuk rumah pun boleh. Kan yang kita kenali sebagai scammer tu. Kan dia telefon kawan duk ada bilik kebal. Kan telefon je dah tahu duit dah hilang dah. Kan orang banyak duit dia susah takut duit hilang. Tapi kalau tak ada duit, kekhawatiran untuk duit hilang tu tak ada. Kan duit dah tak ada, nak risau apa dia hilang. Kan macam kita akan letak kereta, kita pakai kereta jauh daripada rumah. Orang ada kereta, susah takut nanti kereta dia dicuri oleh orang, ataupun orang curi barang-barang dalam kereta, radio kereta dan sebagainya. Berbanding dengan orang tak ada kereta. Kalau tak ada kereta, tak pernah kita tengok orang tak ada kereta tidur menung tok tangan atas dahi. Orang tanya pasal apa? Risau takut kereta kena curi. Tanya berapa biji kereta? Mana ada kereta? Kereta tak ada. Kalau dah tak ada kereta, nak usinya apa dia? Nak risau apa dia? Kalau risau juga, itu bukan tahap orang yang biasa-biasa tu. Itu orang tahap tanjung rambutan lah. Kalau duk risau, bendanya tak ada risau. Baik. Jadi, kalau orang yang kita kata yang hubungan dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tenang, jiwa dia tenang. Kalau dia ada benda pun, benda dia barang dia dicuri oleh orang pun, dia pun tahu itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang Allah Taala nak beri kepada dia sekadar situ saja. Mungkin dia boleh guna akan setahun, 2 tahun. Lepas tu hilang, dicuri oleh orang. Sebab kalau dah tak boleh guna, tidak semestinya hilang dia tak boleh guna. Rosak pun tak boleh guna juga. Tapi itulah dia perangai manusia. Kalau rosak setengah tu tak apa pula. Kan rosak, okey tak apa. Tapi kalau hilang, marah kat orang. Kalau rosak dengan sebab orang pun, marah. Kan? Sebab apa? Sebab hubungan kita dengan Allah Ta'ala tak berapa clear, tak berapa cantik. Kan? Jadi dinasihat oleh ulama-ulama dahulu akan bab-bab macam tu kita tak perlu risau kerana dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kita dapat itu Allah Taala beri akan menyebabkan mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam Quran, "Wabtaghu min fadlillah." Dan carilah apa yang kamu hajati dan limpah kurnia Allah. Yang kita perlu disuruh cari. Bukan yang kita tak perlu. Hari ni kita lihat ramai orang cari barang-barang yang tak perlu. Sesuatu yang tak perlu. Kadang-kadang sebahagian orang tu melebihkan kepada perhiasan. Perhiasan nak bagi nampak cantik, nampak lawa, letaklah perhiasan yang kita kata yang cukup banyak. Sedangkan perhiasan kita tak perlu sangat. Cari cat rumah berlapis-lapis dengan cat yang kita kata yang mahal-mahal, cat dulu elok lagi, nak cat baru pula, kemudian letak pula macam-macam jenis gambar dan sebagainya. Yang mana barang-barang yang dia tak perlu, tak perlu tapi dilebih-lebihkan, menyebabkan kita kata dia sempit waktu. Bahkan sebahagian orang langsung kita kata tidak melakukan ibadah, sedangkan ibadah itu lebih perlu berbanding dengan perhiasan dunia yang tak berapa perlu tu. Tapi orang melebihkan perhiasan, menyebabkan tak sembahyangnya, tak tutup auratnya. Kenapa? Kerana nak berfashion dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang rugi. Baik. Jadi di sana Allah Taala suruh cari itu cari dari sesuatu yang kita perlu daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud cari di sini disebut bahawa mencari kurniaan di atas ialah mencari ilmu dan pahala. Hak Allah Taala suruh cari itu cari ilmu dan cari pahala. Kerana itu kita perlu. Kita memerlukan pahala. Kita memerlukan ilmu untuk dapat pahala, nak kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka payahlah walaupun kita tengok orang buat, contoh kita kata semayang. Kita tengok orang semayang. Kita pun semayang dalam keadaan kita tidak ada ilmu. Kita duk rasa kita dah buat dah. Sembahyang kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita buat dengan cara tengok, dengan cara tak belajar. Dengan gitu-gitu kita tidak tahu ni mana yang Allah Taala nak. Macam yang itu dikatakan nak kena ada niat. Niat ni bukan nampak. Dia nak kena ada rukun-rukun sembahyang. Dia ada kena ada ikhlas. Ikhlas ni kita tak nampak, khusyuk pun kita tak nampak. Setakat orang duk semayang berdiri teguh pejam mata rapat itu belum tentu khusyuk. Kadang-kadang
pejama atau rapat, kan. Boleh jadi ada orang yang akan mengantuk ke apa dia ke tu pejama atau kita tengok orang buat gitu, kita buat gitu, kan. Ibadat yang sepatutnya kita kena buat mengikut kehendak Allah Taala. Allah Taala nak ibadat tu macam mana, kan. Mana sebab itu memerlukan pahala. Bila memerlukan ilmu. Bila mana kita ada ilmu, insya-Allah kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana buat itu kan mengikut kehendak Allah Taala. Kan disebut bahawa ramai juga orang yang sembahyang. Ada orang sembahyang kan ibadat malam, bangun tengah-tengah malam, tapi hak dia dapat apa dia mengantuk ya. Dapat mengantuk sebab tak cukup tidur. Kan ada orang yang puasa, kan rajin dia puasa, tapi dapat apa dia? Dapat lapar dan dahaga. Sebab apa dia? Sebab dia buat tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Agama suruh puasa macam mana dia tak tahu. Akan dia tahu buat aja, ikut orang. Orang puasa dia puasa. Orang sembahyang dia sembahyang. Akan orang pakai tutup aurat dia tutup aurat, tapi tutup aurat dia bukan niat kerana agama. Akan niat kerana dah style macam tu, dah fashion macam tu, dah adat macam tu. Ada orang sini buat gini, maka dia pembuat. Akan dia bukan ikut agama, menyebabkan tak dapat pahala. Sebab tu penting kepada kita ilmu. Allah Ta'ala suruh cari ilmu. Cari ilmu, dan cari pahala. Cari ganjaran-ganjaran pahala. Dan Allah Ta'ala pun suruh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Berlumba-lumbalah, wasari'u, bersegeralah. Cepatlah untuk mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat keampunan daripada Allah Taala merupakan suatu yang amat diperlukan oleh kita. Ya Allah Taala suruh bulan puasa pun dah lepas baru ni, dalam bulan puasa selalunya banyaklah penceramah ustaz-ustaz akan bawa mari hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mendirikan bulan Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, iman wa ihtisaba, kerana keimanan dan juga mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu, diampun baginya ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa-dosa dia yang lalu. Man dapat keampunan daripada Allah Taala, yang berbahagia, orang yang beruntung. Disebut juga bahawa Nabi pernah menyebut kepada Aisyah, bila mana Aisyah tanya kalaulah dia dapat, dia tahu malam tu malam Al-Qadar, apa yang patut dia buat, maka diajar oleh Nabi supaya perbanyakkan membaca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul, Allahumma innaka fa'fu anni. Allahumma, ada riwayat sebut tidak ada karim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makna dia puji Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kamu ni merupakan yang suka mengampun, suka mengampun, maka ampunkanlah aku. Minta keampunan daripada Allah Taala untuk dihilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Dapat keampunan, itu merupakan sesuatu yang amat berharga. Baik. Jadi kita disuruh mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh mencari pahala, disuruh cari ilmu. Tapi kita duk faham, cari harta. Cari pula harta yang mana kalau ikut dalam ayat itu, disebut mana setelah mana kita dah habis dah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dah diri ini, surah ni merupakan surah Jumaat, berkaitan dengan solat Jumaat. Dah habis solat Jumaat, sebab solat Jumaat itu wajib. Dah habis, barulah pergi cari. Tapi oleh kerana orang ni ambil sebahagian, dia cari harta sampai tak semayang. Ini satu masalah. Sampai tak ingat kepada Allah Ta'ala, dapat harta tak kira lah halal ko, syubhat aku habis semua dia pulun. Sebab apa? Sebab dia tak tidak ada tawakal dalam diri dia. Dia tidak sedar, tidak tahu bahawa rezeki itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita sebut semalam bahawa pemberian Allah Taala dalam dua bentuk. Pertama, Allah Taala beri dengan cara dia redha. Yang kedua, Allah Taala beri boleh dengan cara tak redha, dengan cara Allah Taala tak suka. Orang buat kerja-kerja haram, kita kata berjaya, bekerja dengan tipu, dengan rasuah dan sebagainya, berjaya, dapat banyak, dia nampak dapat banyak itu. Dia tidak tahu bahawa yang tu Allah Ta'ala tak redha, Allah Ta'ala tak suka. Ada orang yang Allah Ta'ala beri dia buat ibadat, bekerja, Allah Ta'ala beri juga, Allah Ta'ala beri dapat banyak juga. Macam kita tengok contohnya Nabi Allah Sulaiman, memiliki kita kata perbendaharaan, hebat dia,
Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala beri dalam bentuk dia redha. Korun, kaya raya, Allah Ta'ala beri dalam bentuk Allah Ta'ala tak redha. Kan? Jangan kita ingat bahawa bila kita dapat sesuatu yang kita nak, kan, maka kita duk rasa Allah Ta'ala pilih kita, Allah nak sayang kepada kita, belum tentu. Kan? Sama juga disebut bahawa orang yang Allah Ta'ala sayang itu, kalau dia sayang, maka diberi banyak ujian demi ujian dan sebagainya. Itu umumnya gitulah. Seperti di kalangan para Nabi, banyak ujian. Baik. Terdapat satu pendapat yang lemah. Di sini dikatakan pendapat yang lemah. Ada juga mengatakan itu hanya kelonggaran dan kami diperbolehkan mencari rezeki. Ada pendapat kata akan kelonggaran akan untuk mencari rezeki itu. Jadi hukumnya di sini bukan wajib, tetapi boleh, kerana perintah itu datang setelah adanya larangan. Jika terdapat perintah di dalam Al-Quran yang datangnya setelah adanya larangan, maka maksudnya ialah diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Mana pendapat ni kata boleh cari rezeki tapi bukan wajib. Bukan wajib cari rezeki, tapi boleh. Sebab apa dah? Sebab dia kata ayat ni datang suruh cari itu, akan setelah mana ayat lain cerita ada larangan. Kan dalam ayat lain sebelumnya akan ada larangan. Bila mana larang dulu dibolehkan, maknanya maksud dia kata diperintahkan, maksudnya perintah itu perintah boleh, bukan perintah wajib. Kita duk faham wajib, nak kena cari, tak cari berdosa dan sebagainya. Sini pendapat ni kata pendapat yang lemah ni, mana dibolehkan, bukan diwajibkan. Beza. Diwajibkan kalau kita buat tu dapat pahala, kan, tak buat salah. Tapi kalau dibolehkan, mana kita boleh buat tak salah, kan, tak buat pun tak apa, tak buat pun tak salah. Ini pendapat yang lemah. Tapi di sana kita kena ingat, kalau kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu adalah ibadah, dikira sebagai ibadah. Baik. Bahkan antara buat dengan tak buat itu dilihat kepada keadaan orang lah. Keimanan, keyakinan orang ni. Kalau orang tu dia iman dia lemah, maka dia kena ada nampak usaha-usaha daripada dia. Tapi kena ingat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tak ada usaha, jadi antaranya dia pun jadi nak pegang tu payah sikit, kemudian orang pun menyalahkan dia, itulah kamu tak bekerja dan sebagainya. Tapi kalau orang tu iman dia mantap, dia tak hirau semua tu. Orang kata apa? Sebab apa? Dia tahu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia jaga hubungan dengan Allah Taala. Dan hari ni terbukti banyaklah orang yang jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki dia murah. Kita tengok tu guru pondok tak kerja mana pun, dia duduk mengajar di pondok ya, tapi tang rezeki dari sudut apa kita nak kata keperluan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada tok guru mati kebulur, sebab apa? Sebab tak makan, sebab tidak ada makanan dan sebagainya. Bahkan tengok kehidupan dia mewah, berah banyak kat rumah, kebun walaupun tak buat kebun, tapi hasil kebun sampai ke rumah, datang ke rumah. Dia tak payah masuk kebun, tak payah kutip. Orang tanam durian, orang ni mari sedekah durian kat dia. Orang ni mari sedekah jagung kat dia, mari sedekah buahnya, macam-macam jenis lah. Walaupun dia tak buat kerja-kerja dia. Sebab apa? Sebab hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Bila dia jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, maka rezeki dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sedar perkara itu. Baik, jadi supaya tidak mengganggu ibadah kita, kita kena ingat ni, benda-benda macam ni, mana tang rezeki kita itu. Sebab dia sebut dulu bahawa godaan yang pertama dia letaknya godaan dalam bentuk rezeki dan juga kehendak hawa nafsu. Iaitu yang mengganggu kita, menyebabkan kita tak boleh nak buat ibadah. Duk fikir rezeki tak buat ni tak boleh, tak dapat sebagainya. Kemudian nak pula hawa nafsu nak gini, kita pun nak gini. Tengok orang buat rumah ni, kita pun nak buat rumah macam tu. Orang ada kereta macam ni, kereta sport rim, kita pun nak sport rim juga, kereta gini. Kehendak itu kita kena kawal. Mana kalau kita pegang takdir Allah Ta'ala, kita akan dapat lah. Allah Ta'ala kata dapat, kita akan dapat. Kalau Allah Ta'ala kata tak dapat, usahalah kita kata taruh mana, kerja siang malam 3 tahun, direct kerja. Tapi kalau Allah kata tak dapat. Ramai juga orang yang banyak kita kata duit, banyak duit, tapi Allah nak kata dia ni tak dapat. Tidak boleh memiliki kereta ni, kereta jenis ni, walaupun dia ni banyak duit, dia tak dapat. Sebab apa tak dapat?
Allah Ta'ala tak beri keinginan untuk dia nak beli. Duit ada 3 juta. Keinginan untuk memiliki kereta, apa kita kata? Kereta Elfire ke? Maka dia tak teringin. Dia nak kereta hak lagi canggih, kereta hak lagi mahal. Walaupun kereta tu kecil, kereta jenis Ferrari tu mahal juga. Kereta kecil lah. Dia tak minat kereta besar. Sebab minat kita, kehendak kita. Ada orang minat kepada benda ni, dan minat itu sebagai ujian kepada kita. Allah Taala nak uji kita, dia beri rasa kehendak dan tak dapat, menyebabkan kita rasa sedih. Mana kalau kita sedar ini adalah kehendak Allah Taala, kita serah, sedih tu akan hilang. Sebab apa? Sebab hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh disebut tadi mengenai larangan dan juga perintah. Sebelum turun ayat wa bataru, dia ada ayat wa zarul bai', turun dulu, terlebih dahulu turun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata ada wazarul bai', suruh tinggal jual beli dulu. Dalam ayat ni, surah, kalau kita rujuk kepada surah Jumaat itu, mana turun ayat wazarul bai' dulu, suruh tinggal dulu, jual beli dan sebagainya. Untuk apa? Sebab untuk menunaikan perintah sembahyang. Pergilah sembahyang dulu. Dalam kitab kita ni dia tak sebut, dia turun dia ambil daripada fa idza qudiyatus shalah, bila dah habis sembahyang. Mana sebelum tu dia ada larangan suruh sembahyang dulu, tinggal dulu jual beli dan sebagainya. Untuk apa? Untuk sembahyang. Itu larangan Allah Taala, tinggal jual beli. Lepas dah sembahyang dah, fa idza qudiyatus shalah, dah habis, dah selesai dah sembahyang, fantashiru, bertebarlah, pergilah cerak mana pun di fil ard, di muka bumi, wa bataru, dan carilah kurniaan. Maknanya ada larangan dulu. Jadi wa bataru itu mana perintah Allah Ta'ala itu dikatakan perintah boleh, bukan perintah wajib. Wadarul bai' perintah larangan, larangan berjual beli dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah Ta'ala itu dulu. Baik, jadi di situ dikatakan bahawa oleh kerana ada larangan, maka dibolehkan selepas tu, boleh dalam bentuk mana dalam bentuk dibolehkan. Perintah tu dalam bentuk dibolehkan, bukan perintah wajib. Baik. Maka jelaslah bahawa ia bukan suatu kewajipan, kerana perintah datang setelah datangnya larangan. Jadi ia hanya dibolehkan. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Mana yang mengatakan pendapat juga mengatakan tadi disuruh tu cari pahala, cari ilmu. Itu hak paling utama berbanding dengan cari harta. Cari harta ni semua tu Allah Taala dah tulis dah. Cuma kita buat ikut je. Ikutlah apa yang Allah Taala dah tulis itu, buat tu pula kerana Allah Taala. Kita buat, kita kata bukan rumah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh bekerja. Suruh bekerja untuk memakmurkan muka bumi, kena bekerja. Sebagai driver bas ko, driver taksi ko, buat apa pun kerana Allah Ta'ala. Menyebabkan kita akan buat kerja tu dengan amanah. Tak ada curi tulangnya, tak ada. Tak ada kita kata menipu, tak ada. Tidak ada penipuan, tidak ada peras ugu dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala sebab buatlah mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bahkan ianya juga adalah dikira sebagai ibadah. Kerja sebagai driver bas, ibadah. Kerja kita kata pejabat, sebagai tukang sapu. Dan juga kalau kita sedar bahawa kita ni sama-sama buat kerja kerana Allah Ta'ala, maka tidak ada hina menghina. Aku kerja sebagai bos, kamu sebagai tukang sapu nak hina, ni tak ada. Sebab apa? Untuk memakmurkan muka bumi, kita disuruh bekerja kerana Allah Ta'ala, dikira ibadah. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, sekadar itulah untuk pertemuan kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.